Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel Cairo Series. Kepada yang baru sampai, kepada yang dah lama subscribe, welcome back guys. Terima kasih kepada korang yang masih support Cairo Series. And tak lupa juga kepada Series Squad, korang memang supporting gila guys. So, apa yang Cairo akan ceritakan hari ini adalah berkenaan dengan racism, racist, isu perkauman. Tapi benda ni berlaku dekat luar negara. Kalau kita cerita dekat dalam negara, dekat negara Malaysia ni, kita boleh nampak peristiwa yang paling teruk sekali berlaku pada tahun 1969, iaitu tragedi 13 Mei guys. Tragedi itu memang tersangat ekstrim yang di mana ianya melibatkan kaum Melayu dan juga kaum Cina, and jumlah kematian seramai lebih kurang 196 orang. Itu adalah tragedi yang melibatkan isu perkauman paling teruk dekat Malaysia guys. Senang cerita, kalau kita cakap pasal racism, isu perkauman bukan dekat Malaysia je berlaku, tapi benda ni berlaku dekat mana-mana je guys. And paling latest, isu rasis ni berlaku dekat New York yang melibatkan satu pembunuhan yang sangat kejam. Jadi tanpa membuang masa anda semua, let's go guys. Kes ni melibatkan seorang wanita yang bernama Christina Yunali, yang di mana dia ni adalah seorang imigran daripada negara Korea. Maksudnya dia orang Korea and then dia datang ke US dan menjadi penduduk tetap dekat situ. Disebabkan dia dah duduk lama dekat sana, so dia dapat kerakyatan United States of America, US lah. Yuna lahir pada tahun 1987, and kalau 1987 maksudnya sekarang ni Yuna berusia 35 tahun guys. Kalau ikut daripada profil dia, dia ni fasih dalam bahasa English and dia boleh cakap bahasa Korea, Perancis and Spanyol. Tapi bahasa Korea, Perancis and Spanyol tu dia boleh cakap je, cuma tak berapa nak fasih sangat lah. Dia belajar dekat University Rutgers di New Jersey dalam bidang Bachelor Degree of Art History, and then lepas dah habis belajar, dia kerja dekat banyak tempat guys. Dia merata tempat. Dia pernah jadi content coordinator, producer, studio manager, photo producer, and last kali sebelum dia meninggal, dia bekerja sebagai senior creative producer guys. Kes Yunali ni dia jadi viral sebab dekat sana sekarang ni memang tengah banyak kes jenayah yang melibatkan isu perkauman guys. That is why lah benda ni jadi viral. Sejak daripada tahun lepas lagi, statistik menunjukkan yang diskriminasi terhadap orang Asia dekat US memang sangat tinggi guys. Itu baru tahun lepas. Kalau kita tengok tahun ni dah 2 kes kematian yang melibatkan isu perkauman dekat sana tau. Yang pertama adalah seorang wanita yang bernama Michelle Elizago. Dia seorang Asian American, and benda ni berlaku pada 15 Januari tahun 2022. 15 Januari yang lepas guys. Masa tu Michelle ni dia ada dekat stesen kereta api, tengah tunggu kereta api lah time tu kan. Tapi bila kereta api dah nak sampai dekat situ, Michelle yang masa tu tengah berdiri dekat sebelah landasan kereta api tu, dekat bahagian tempat ruang menunggu tu, secara tiba-tiba dia kena tolak dengan someone yang tak dikenali daripada arah belakang dia guys. So bila dah kena tolak tu, dia automatik terjatuh ke dalam landasan kereta api and tak sempat nak buat apa, dia kena sebat dengan kereta api guys. Itu adalah kes yang pertama pada tahun 2022. Dan kes yang kedua pula adalah kes Christina Yunali. Jom kita tengok kronologi kejadian tersebut. Pada 13 Februari tahun 2022, masa tu pukul 4.23 pagi guys, kamera CCTV yang ada dekat apartmen tempat tinggal Christina tu merakamkan ada seorang lelaki tengah follow dia dengan jarak lebih kurang 2 meter dekat belakang Christina. Masa tu Christina ni dia baru je turun daripada teksi and dia nak masuk ke dalam apartmen dia guys. And start from there, lepas dia turun teksi tu, laki yang tak dikenali tu dah follow dia guys. Laki tu dia follow daripada tingkat bawah sampai ke tingkat 6 apartmennya Christina tu. Christina duduk dekat level 6 guys. And then pada pukul 4.30 pagi, jiran sebelah rumahnya Christina ada terdengar satu jeritan yang sangat kuat guys. Diorang memang cam suara yang jerit tu adalah suara Christina. Suara tu dia bunyi macam gini guys. Help! Call 911! Dia menjerit. And then tak tunggu lama, jiran dia tu pun terus call pihak polis untuk datang ke situ sebab diorang risaulah, takut apa-apa yang berlaku ke atas diri Christina kan. Tak lama lepas tu polis pun sampai. Bila polis ketuk pintu rumahnya Christina, tiba-tiba ada suara lelaki yang cuba untuk tukar suara dia tu jadi suara perempuan. Tapi dia nak tukar suara dia tu tak jadi guys. Saya okey, saya tak perlukan bantuan daripada polis. Dia buat suara macam gitu. Bila dah dengar macam gitu, polis pun cubalah buka lagi kan. Polis cuba tendang apa semua, memang tak boleh buka juga. Almost 90 minit barulah pihak polis boleh masuk ke dalam rumah tu. But the problem is bila diorang dah berjaya masuk, Christina masa tu dah tak bernyawa guys. Diorang jumpa mayat Christina dekat dalam bathtub dipenuhi dengan tikaman dekat satu badan dia. Darah
darah dia memang bersepah dekat sana sini guys. And then polis pun cuba untuk cari satu rumah, kot-kot ada terjumpa suspek dekat dalam kan. And jackpot guys, si pembunuh tu memang ada lagi dekat dalam rumah tu. Masa polis jumpa si pembunuh tu, time tu dia tengah sorok dekat bawah katilnya Christina. Sebelum tu dia ada cuba untuk larikan diri dia dengan menggunakan corong api guys. Korang tahu kan corong api tempat yang korang bakar tu, lepas tu nanti bila bakar nanti dia punya asap dia akan naik ke atas kan. Dia nak lalu dekat situ. Tapi tak boleh sebab masa dia tengah panjat corong api tu, masa tu pihak polis dah standby dekat bahagian rooftop apartment. Jadi in case kalau dia nak larikan diri dia guna corong api tu, memang tak lepas lah sebab polis dah tunggu dekat atas. Kalau nak terjun guna tingkap, memang matilah gamaknya. Itu pasal lah dia masih lagi berada dekat dalam rumah tu. Dia sorok dekat bawah katil tu guys, sebab dia dah tak ada jalan keluar lagi. And then pisau yang digunakan oleh suspek tu untuk tikam Christina dijumpai dekat bawah almari berdekatan dengan tempat dia sorok tu. Kira macam sebelah dia je guys. So masa suspek dibawa keluar daripada apartment tu, dia siap cakap dekat media yang ada dekat situ yang dia ni tak bersalah guys. Saya tak bunuh sesiapa. Dia cakap macam gitu. Jadi bila mayat Christina dibawa untuk bedah siasat, pihak forensik mengesahkan sebanyak 40 tikaman yang dibuat oleh suspek ke atas badan mangsa. 40 tikaman guys. Kita yang luka sikit ni pun dah pedih, apa lagi kalau 40 tikaman guys. Sakit tau. So selepas siasatan terperinci dijalankan oleh pihak polis, diorang mendapati suspek bernama Assamat Nash, berumur 25 tahun dan merupakan seorang gelandangan. Dia dah pernah kena tangkap dengan pihak polis sebanyak 7 kali guys. Tapi ke-7 kesalahan yang dia lakukan tu adalah kesalahan yang tak melibatkan pembunuhan guys. Contohnya dia pergi rosakkan mesin Metrocard, lepas tu dia pergi belasah orang yang naik kereta api dekat bawah tanah, lepas tu dia pergi maki orang, and memang macam-macam lagi yang dia buat guys. Tapi dah 7 kali kena tangkap tapi masih tak serik-serik juga guys. So pihak mahkamah pun dah mengesahkan yang Nash takkan mendapat pengampunan daripada kerajaan dan dia akan dipenjara seumur hidup dia guys. Memang tak ada chance lagi dah. Mahkamah dah tak bagi apa-apa chance lagi dekat dia. Disebabkan tragedi ni, memang ramai orang Asia yang datang ke apartment Christina untuk berkabung dekat situ. Biasa kalau orang dekat sana, orang dekat US, orang dekat Europe sana tu, bila ada kematian, diorang akan letakkan bunga, diorang akan letakkan gambar, diorang akan letak lilin dekat tempat kejadian sebagai tanda menghormati pemergian orang yang meninggal tu. So cerita dia memang lepas kejadian tu, esoknya ramai gila orang serbu dekat apartment tu untuk letakkan bunga, lilin dengan gambar dia guys. So guys, itulah kisah Christina Yunali. Isu perkauman ni memang tak boleh dipandang ringan. Benda ni perlu dipupuk daripada kecil lagi guys. Kalau tak ada kesedaran daripada mak bapak, macam mana anak nak ikut? So the point is, mak bapak lah kena terapkan kepada anak-anak supaya tak ada sikap rasism dekat dalam diri diorang. Ni kalau mak bapak kau dah rasis, memang anak pun ikut jugalah cara mak bapak kau ikut rasis juga guys. So guys, itu saja untuk video kali ni. See you on next video. Assalamualaikum.